Akibir Wahid dah di talian Datuk Yus. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Lin dan DJ Yus. Ya, saya Ustaz. Apa khabar Ustaz? Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya kita dapat lagi diberi kehidupan pada pagi yang penuh berkat di hari Jumaat di bulan Muharram yang penuh rahmat ini. Dan saya doa jugalah DJ Lin, DJ Yus, seluruh warga Sarawak khususnya, supaya berada dalam rahmat dan berkat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Jadi tajuk bagi Tok Tek Nang Kaca, menjaga penampilan diri. Macam ni perkongsian kita bagi Tok Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih DJ Yus dan DJ Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lebih dahulu teramat syukur dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin limpah kurnia kudrah dan iradah pada pagi yang penuh barakah ini. Allah masih lagi menyayangi kita dan membenarkan dua kaki kita untuk memijak buminya. Bagi kita yang beriman pasti mengambil kesempatan dan ruang ini untuk sama-sama kita menjadi hamba Allah, hamdan syakura, hamba yang bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan pada pagi yang penuh berkat ini, dalam masa yang cukup terhad ini, sebagaimana yang diwar-warkan oleh DJ Yus dan DJ Lin tadi, iaitu menjaga penampilan diri, khususnya kita sebagai seorang Islam. Dan kalau kita saat inilah di antara perkara yang perlu kita ambil berat tentang hal kehidupan kita. Kerana apa yang kita lakukan waktu ini akan dikira sama ada pahala ataupun dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali iaitu dalam penampilan diri kita sebagai seorang Muslim, iaitu kita naklah menjaga diri kita, kebersihan diri kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala teramat suka kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menjaga kebersihan. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu Allah Subhanahu Wa Taala teramat suka orang-orang yang sentiasa bertaubat, yakni membersihkan rohani dan jiwanya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang yang sentiasa mensucikan diri. Sebab itu apabila kita toleh kepada kebersihan ini, pertama sekali kita kebersihan pada diri kita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau kita tengok bandar-bandar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita, khususnya bagaimana kalau kita lihat rambut baginda tidak juga keriting dan juga tidak lurus dan sedang-sedang sampai ke telinga, tapi setiap hari baginda sentiasa menjaga rambutnya, menyisir rambutnya agar sentiasa dilihat kemas oleh rakan-rakan dan kawan-kawan dan para sahabat. Yang keduanya iaitu dari segi penjagaan mulutnya sendiri. Kalau kita tengok, ini diarahkan baginda oleh Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana baginda kata, laula an asyukka ala ummati li amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Iaitu kalaulah tidak menyusahkan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyuruh setiap kali ambil wudu hendaklah dia bersuci. Ini suatu ajakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga diri kita dari segi kebersihan mulut. Sebab itu kebersihan ini adalah sebagai separuh daripada keimanan seseorang itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagai sebahagian daripada iman. Sebab itu bagi kita, khususnya yang lelaki, ada nisa, ada janggut, anda betul-betul rapikan betul-betul supaya gambar dan kaca segak. Ini sebahagian tuntutan pada agama kita. Yang keduanya, sebagaimana yang disarankan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi pakaian pun adalah suci dan bersih. Kerana apabila suci itu antaranya bila masuk waktu solat, di mana-mana pun kita tak perlu lagi mencari pakaian-pakaian sebagaimana jubah, kain dan sebagainya. Kerana itu sudah mencukupi selagi mana dia menutup aurat. Ini kelebihan yang ada pada mereka yang sentiasa menjaga penampilan diri dari segi pakaian.
Dan seterusnya iaitu pakaian itu adalah menutup aurat. Kalau lelakinya kita tahu bahawa daripada pusat hingga lutut, dan kalau wanita pula iaitu dari kesemua badan dia kecuali muka dan tapak tangan. Dan itulah kalau kita lihat bahawa ada gini, kalau kita tengok menutup aurat, ada yang menutup dengan sempurna, ada yang menutup aurat tetapi tidak sempurna, ada yang tidak menutup aurat langsung. Mana kita fikirkan bagi kita khususnya golongan perempuan dan wanita, ada yang menutup aurat tapi ketat, sendak, padat, benjol dan sebagainya, kan ini tidak diharuskan oleh syarak. Sebab itu apa jua pun yang kita nak pakai, DJ Yus, DJ Lina sedap dengan rahmati Allah sekalian, jenis tudung ke bawah, tinggi tongkol ke, tapi pastikan ianya menutup aurat, dan itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita menutup aurat, pastinya memberi kesan kepada kehidupan kita dari segi zahir dan dari segi kerohanian kita, kesempurnaan kerana kita telah mengikut ajaran-ajaran yang telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kita dapat syiarkan agama Allah Subhanahu wa taala di pandangan umum. Yang keduanya, apabila kita menjaga penampilan diri ini, pastinya kita dapat meninggikan darjat dan maruah kita itu sendiri. Dan ini adalah dituntut oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perkara yang kita buat itu sepastinya adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Apatah lagi suatu hari nanti kita semua akan berjumpa dengan Allah, dan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita tampilkan itu dia mengikuti ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak dihina di atas muka bumi ini, dan di akhirat kelak kita akan diraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikut kehendak-kehendak dan sunnah-sunnah yang telah ditentukan oleh agama Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan selamat dunia dan selamat di akhirat. Dan sekadar itu dulu untuk pagi ini, DJ Yus dan DJ Lee, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita pada pagi ini, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian pagi itu. Semoga memberi manfaat kepada semua pendengar untuk pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. DJ Lee dan DJ Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.